Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, atau kama qala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada kita, yang mana dengan petunjuk dan juga hidayah daripada Allah itu, kita masih lagi mampu untuk mentaati setiap daripada perintah Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Dengan setinggi-tinggi tanda syukur kita panjatkan kepada Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesihatan kepada kita. Khususnya pada malam ini, untuk kita datang ke rumah Allah. Seterusnya kita dapat duduk bersama-sama di dalam tazkirah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan, juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita, yang mana kita masih lagi menggunakan kitab dosa-dosa besar. Pada malam ini kita sambung dosa yang ke-10, iaitulah dosa besar melakukan perbuatan zina. Kita cuti bulan lepas, kan? Sorry lah tak dapat datang. Fauzi, baik. Qala al-musannif, zina ialah persetubuhan antara seorang lelaki dan perempuan di luar nikah. Zina termasuk salah satu dosa besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ. Baik, zina ni dia banyak. Cuma saya nak sentuh, zina ni ada dua. Gitu. Walaupun zina ni banyak kata Nabi, tapi saya nak sentuh, zina ni ada dua. Zina yang pertama ialah zina yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita. Maknanya zina yang berlaku antara manusia dengan sesama manusia. Itu zina. Kalau manusia dengan haiwan, kita nak kata zina ke, Mazuri? Nak kata apa? Apa dia? Man? Manusia dengan lembu, nak kata zina ke? Haji Karim?
Ulama sebut tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh dulu. Macam mana ulama dulu dia boleh karang kitab. Sekiranya seorang lelaki memasukkan hasyafahnya ke dalam kemaluan seekor binatang, seekor haiwan betina. Nah, apakah lelaki itu perlu mandi wajib? Haji Ramli? Dengar tak soalan ni? Okey. Tengok makcik tu suka. Makcik bab-bab binatang suka. Begitu. Sekiranya seorang lelaki memasukkan hasyafahnya. Tahu hasyafah tak? Yang kepala helmet tu. Kan? Dia masukkan ke dalam kemaluan haiwan betina. Apakah dia perlu mandi wajib, Fauzi? Dia gitu. Ulama dulu sebut. Macam mana, Haji? Mandi tak? Mandi. Jawapan dia kena mandi. Siapa yang kena mandi? Si haiwan ke si manusia tu? Si manusia tu. Yang si haiwan tu tak payahlah mandi. Tapi mandi pula haiwan. Oh, ni haiwan ni kena mandi wajib ni. Gitu. Sama juga. Sekiranya seekor binatang jantan, dia memasukkan kemaluannya, binatang jantan tu ke dalam kemaluan wanita. Siapa yang kena mandi? Gitu. Wanita tu kena mandi. Jadi kita nak kata tak dia berzina? Berzina juga. Cumanya takkanlah kita nak sentuh berzina tu panjang lebar. Cuma malam ni kita nak cerita bab dosa tu. Kan? Jadi ulama ni dia sebut perkara-perkara ni dulunya tak pernah ada berlaku pun. Tapi sebab ulama dulu ni kasyaf, mereka nampak. Sekarang dah berlaku. Kitab-kitab kuning dulu, zaman-zaman dulu, tok-tok guru karang. Rupa-rupanya bukan berlaku zaman tu. Zaman lah ni berlaku. Tak? Tapi yang kita nak sentuh, zina yang berlaku antara seorang lelaki dengan seorang wanita, yang mana ia berlaku tanpa apa-apa ikatan yang sah. Maka itulah zina. Itu zina yang pertama, yang biasa. Yang mana dalam Quran Allah kata, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam Al-Quran ada membicarakan tentang hukum zina. Mana hukum zina itu ialah hukum zina yang kita sebut tadi. Perbuatan antara seorang lelaki dan seorang wanita tanpa apa-apa ikatan yang sah. Pernah dengar tak wati syubhat? Syubhat ni. Wati syubhat. Pernah dengar? Wati syubhat ni, kita tak boleh kata zina. Dia salah masuk bilik tu. Dia Karim. Dia ingatkan tu bini dia. Tak. Kembar, bini kembar. Kan? Duduk rumah mentua, Majid. Tersalah masuk bilik. Tak. Si adik pun dah kahwin. Dia kahwin dengan kakak kembar. Si adik kembar tu pun dah kahwin. Kakak pun dah kahwin. Tak. Simpulan ni kahwin dengan kakak. Tak. Jadi bila si suami ni balik-balik, dia tersilap masuk bilik. Dia masuk bilik si adik yang kembar tadi. Maklumlah balik lewat. Lepas kuliah duduk mahbub. Kan? Lewat lagi. Dia lambat lah gitu. Kan? Si adik pun dah tidur lena.
Dia sedar-sedar, dia ingatkan tu suami dia. Kan? Lalu dia pun merelakan diri dia dilewat pula, diwati. Dah, bersamalah. Maka apakah itu berzina? Dah, itu orang panggil wati syubhat. Wati syubhat tak dikira zina. Tiba-tiba kesan daripada dia bersama. Dia ingatkan tu isteri dia. Yang si perempuan pula ingat tu suami dia. Boleh anak. Orang panggil anak ni anak zina ke? Dah, anak syubhat. Gitu. Anak syubhat tak sama dengan anak zina. Boleh tak? Dia Ramli. Kena mandi wajib tak? Mandi wajib tetap. Walaupun wati syubhat. Syubhat tang tu, tang lain. Mandi tang lain. Betul faham? Takkan nak selalu syubhat. Tak boleh. Nak. Jadi isteri nak marah tak? Isteri tak boleh marah. Siapa suruh awak lahir kembar? Ada gitu. Saya ingatkan tu bilik saya. Dia salah masuk bilik. Tu tak. Bin. Yang pergi tanya buat pasal bin. Buat apa? Panjang dah. Bin tak boleh lah. Nama laki-laki tu. Tak boleh. Boleh? Baik. Yang kedua, zina ni. Ni yang saya biasa sebut lah. Zina dengan menggunakan mata. Yang ni yang Nabi sebut. Likulli bni Adam hazzuhu minaz zina. Kata Nabi, setiap manusia ni ada bahagian-bahagian dia untuk berzina. Maknanya setiap manusia ni, walaupun dia tak berzina dengan seorang wanita ataupun dengan seorang lelaki, tapi dia berzina dengan mata. Ni kata Nabi, likulli bni Adam hazzuhu minaz zina. Setiap manusia ni ada bahagiannya daripada zina. Fal'ainani tazniyani. Mata yang Allah beri kepada dia sentiasa berzina. Wazinahuma an-nazratu. Kata Nabi, zina mata ni apabila dia memandang kepada sesuatu yang tak perlu dia pandang. Maka zina lah tu. Betul, Mazri? Pernah ke mata kita bercuti tengok benda maksiat? Pernah cuti? Haji Ramli, pernah cuti tak tengok benda maksiat? Siapa tak pernah? Kita tak tengok benda maksiat di luar rumah, kita tengok benda maksiat di dalam rumah. Mata tak pernah cuti. Sebab itu antara mata dan mulut, dia punya bisa lagi mata. Yang merosakkan hati manusia ni bukan mulut, mata. Bahkan sihir yang paling hebat bukan datang dari mulut, datang dari mata. Kalau tuan-tuan tengok macam mana Yusuf Tayyub ni dekat kurma dia tu, iklan kurma, dia tunjuk gambar mulut ke gambar mata? Gambar mata, pasal tak? Yang kita duk beli kurma Yusuf Tayyub tu Haji Ramli, bukan sebab kurma tu, sebab mata tu. Tu dia. Dia cerdik tu. Yusuf Tayyub ni, Lan. Haji Ramli kalau nampak perempuan, dua-dua pakai tudung. Yang seorang ni elok tutup, nampak muka je. Yang seorang ni nampak mata je. Sama-sama cantik, mata sama-sama melentik ni. Yang ni melentik, yang ni pun melentik. Bezanya yang ni bernikab, yang ni nampak muka. Haji Ramli nak tengok yang mana satu? Kenapa yang tutup? Kenapa mesti yang tutup? Bila kita tengok perempuan yang bertutup ni, mesti kita fikir. Betul tak, Mam? Macam manalah hidung dia? Nampak? Walau kita tengok mata je. Kita tengok dia punya mata,
kita mesti fikir. Macam mana hidung dia? Hidung dia macam torchlight ke? Tu torchlight. Haji Ramli tahu hidung torchlight macam mana? Tak tahu. Ihsan tahu kan? Imam tahu, tanya Imam. Macam mana hidung torchlight? Hidung dia ni boleh sangkut baju ke? Macam manalah mulut dia? Bibir dia tebal ke? Nipih ke? Tak? Macam manalah pipi dia? Gebu ke? Tak? Ada lubang-lubang ke? Tapi kalau kita tengok perempuan yang dah nampak muka, tak apa. Lawa. Sekat lawa je. Nampak? Ni mata. Sebab mata ni lah Nabi kata apa? Ya ma'syar syabab. Wahai sekalian pemuda, kata Nabi. Mana pemudi. Gitu. Man istata'a minkumul ba'ah. Kata Nabi, jika kamu mampu nak kahwin, jika kamu mampu, falyatazawwaj, kahwinlah. Kalau mampu. Kita ada kewangan, tapi kita tak ada kesihatan. Tak mampu. Kita ada kewangan, kita ada kesihatan. Mampu. Ada orang, kewangan dia ada, kesihatan dia tak ada. Tak mampu. Kesihatan dia ada, kewangan dia tak ada. Tak mampu. Jadi kata Nabi, ya ma'syar syabab, wahai pemuda. Dia tuju pada pemuda, dia tak tuju pada orang perempuan. Sebab yang tak boleh jaga mata ni orang lelaki. Kata Nabi, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Jika kamu mampu, falyatazawwaj, kahwin. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab kahwin ni dia boleh menundukkan pandangan kamu. Tapi kita dah kahwin, Haji Ramli. Pandangan kita tak tunduk-tunduk pun. Apa cara nak buat? Kahwin lagi. Sampai selagi tak tunduk pandangan, selagi tu kahwin lagi. Tanya beritahu rumah Fazi. Abang ni pandangan tak tunduk-tunduk ni. Betul tak Haji Karim Boleh? Boleh. Macam kita dah belajar menghormati ibu bapa dulu. Ingat tak? Dosa besar yang keberapa? Saya tak tahu ni. Dosa besar yang tak ada. Dosa besar yang ke-8. Kita dah belajar dulu. Beruntunglah orang yang masih dikurniakan mak bapak. Kenapa beruntung? Sebab dia diberi oleh Allah jalan shortcut untuk masuk ke syurga. Kalau dia tak ada mak bapak, dia ada mak bapak mertua. Buat baik dengan mak bapak mertua. Itu pun sama. Kata ulama, dikira jalan shortcut nak masuk syurga. Habis Ustaz, saya mak bapak kandung pun tak ada, mak bapak mertua pun tak ada. Cari mak bapak mertua yang baru. Kenapa? Cakap kat isteri, abang nak cari jalan shortcut masuk syurga. Haji Karim dah jumpa kan? Boleh Fauzi? Ada berani ya? Cakap boleh lah Ustaz, kata dia. Saya ada seorang hamba Allah ni, dia call. Perempuan lah telefon. Ustaz kata, saya ada masalah dalam rumah tangga. Saya selalu cerita benda ni kat mana-mana sebab saya bukan apa, sebab saya berkawan, bila saya berubah, kita berkawan dengan orang agama je. Kalau yang perempuan pun ustazah-ustazah je. Kita pergi usrah pun ustazah-ustazah je. Ya. Tapi bila perempuan ni telefon mengadu masalah rumah tangga, dia cerita lama tu dia berulang. Cerita-cerita masa sebelum kita belajar agama dulu, dia mula teringat balik kawan-kawan yang tak pakai tudung, kawan-kawan perempuan yang merokok, yang minum arak,
Dulu biasa kita kawan gitu. Jadi tak. Jadi bila perempuan jenis ni telefon, ngadu masalah. Dia mulalah cerita lama tu berulang. Teringat balik. Saya tanya apa masalah puan? Dia kata masalah saya, suami saya berpoligami. Tapi masalah saya sekarang, dia abaikan tanggungjawab dia kepada saya selama beberapa tahun, dia tak sentuh saya. Saya ni ustaz bukanlah orang yang baik, kata dia. Saya sosial. Minum arak. Pergi kelab malam. Pakaian tu, subhanallah. Tinggal nak gunting je. Gunting habis terlucut semua. Takkanlah masuk disko nak pakai baju kurung. Takkan nak pakai tudung. Betul tak? Bukan tempat dia. Tapi ustaz, dalam saya sosial begitu, bila suami saya nak kahwin lagi, saya bagi. Saya bagi dia kahwin. Saya ikut dia pergi mahkamah. Bila mak bapak saya tanya, kenapa kau bingung bagi laki kau kahwin lagi? Tengok apa jawapan dia, Haji Ramli. Mak dia tanya, kenapa kau ni bingung sangat bagi laki kau kahwin lagi? Dia kata, mak, bukankah Islam membenarkan orang lelaki berpoligami? Tengok, jawapan dari seorang wanita yang sosial. Yang sembahyang pun tidak, minum arak. Tapi jawapan ni Islam juga. Cuba tanya ustazah yang ceramah dalam TV tu. Dia ceramah berdentum. Ustazah, saya nak tanya satu soalan boleh? Ustazah bagi tak suami ustazah kahwin lagi? Mampu nak bagi. Betul makcik? Makcik bagi tak? Haram. Tapi perempuan ni, dia bagi. Islam, mak, bukankah Islam membenarkan? Saya yakin mesti mak dia cakap dalam hati. Sejuk perut aku mengandungkan dia. Bayangkan. Tapi alhamdulillah. Sekarang ni dengan asbab masalah ini, dia berubah. Mazi, pakai tudung. Dia close dengan kawan-kawan dia. Sembahyang semua dia. Alhamdulillah. Ini Nabi kata, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Kita kahwin tapi tak tunduk-tunduk pandangan. Ada masalah. Dia bukan masalah tang kahwin tu. Kahwin tu sebenarnya selesai masalah. Al-aslu haramun alal bud'i. Asalnya kemaluan ni haram. Baik kemaluan lelaki, baik kemaluan wanita. Haram. Dia akan jadi halal dengan cara apa? Nikah. Bila nikah yang haram, habis. Terlerai. Gitu. Baik yang wanita, baik yang lelaki. Jadi halal belaka. Dengan sebab nikah. Sebab nikah ni masalah selesai. Sekarang nikah masalah tak selesai. Masih lagi gitu. Dia bukan masalah itu. Dia masalahnya Nabi kata apa? Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi kata setiap manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bersih. Anak kita tu bersih. Kita dulu pun bersih. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka terpulanglah pada mak bapak dia. Sama ada nak meyahudikan dia ke? Nak bentuk cara hidup anak dia cara hidup Yahudi ke? Ataupun cara hidup Nasrani ke? Ataupun cara hidup Majusi ke? Terpulang. Ulama hadis mensyarahkan hadis ini. Maksud mengyahudikan bukan masuk ke dalam agama Yahudi. Bukan masuk dalam agama Kristian. Bukan masuk dalam agama Majusi. Tapi cara hidup tu. Faktor persekitaran tu. Sebab tu ulama kata. Faktor persekitaran inilah yang banyak memberi kesan dalam hidup kita. Gaya hidup kita, gaya hidup anak kita ni ditentukan oleh faktor persekitaran. Kalau persekitaran dalam rumah kita, dah tentu suami yang bentuk persekitaran dalam rumah. Sebab suami ketua dalam keluarga. Kalau dalam taman ni, salah Haji Ramli. Sebab dia pengurusi penduduk. Dia mesti mencorakkan satu suasana yang baik dalam sekitar taman ni. Maaf Haji Ramli, tak suka balik. Gitu ya.
Ya. Kalau dalam sebuah daerah, ada dia punya governor dia. Ada dia punya wakil dia. Tak? Dia mesti mencorakkan, mewujudkan satu persekitaran yang baik. Nah, begitulah kalau dalam sebuah negara. Tak? Siapa yang membentuk supaya suasana yang baik berlaku dalam sebuah negara? Sudah tentu orang yang diberi kuasa. Jadi apa hukum kita pastikan suasana yang baik itu terbentuk? Hukumnya wajib. Mana boleh kita kata harus? Wah, hukumnya harus saya bentuk suatu suasana yang baik dalam rumah. Tak, wajib. Kita nak kata baiti jannati itu wajib hukum dia. Seorang suami wajib pastikan suasana dalam ahli keluarga dia baik. Sebab Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak, kamu kena jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jaga daripada api neraka ni bukan sunat, bukan harus, wajib. Tak. Jadi seperti mana kita pastikan suasana yang baik itu mesti wujud. Nah, begitulah juga kita kena pastikan pemimpin yang kita nak lantik itu mesti yang baik. Sebab nak pastikan suasana yang baik, mesti orang baik. Kita nak anak perempuan kita baik. Cucu yang bakal kita dapat tu baik. Pastikan bakal menantu laki-laki kita baik. Kalau bakal menantu laki-laki tak baik, benda ni. Betul tak, Haji Ramli? Tu dia. Boleh, Fauzi? Wajib. Kalau pastikan orang yang kita nak lantik tu mesti baik, maknanya memilih tu hukumnya wajib. Siapa kata mengundi tak wajib? Bengong orang kata mengundi tak wajib ni. Saya duduk dengan puak-puak Hizbut Tahrir dalam pembentangan saya tentang politik Islam dulu. Wah, puak-puak ni yang banyak bangkang saya dulu. Budak Indon. Sini ada jemput ke Ustaz Husni apa nama tu? Dia di surah Al-Hakim ada jemput. Tu sahabat saya tu di Mesir dulu. Dia di antara budak ustaz-ustaz Indon yang bagus lah. Boleh jemput dia lah, mari sini. Saya rasa Ustaz Husni apa nama. Tuan-tuan boleh check lah. Apa? Dia budak Indon. Ustaz Husni apa? Husni? Ya dah kot. Tanya budak-budak Al-Hakim lah, dia tahu. Masa saya bentang politik Islam dulu, yang banyak bangkang ni budak-budak Hizbut Tahrir lah. Mereka tak setuju dengan sistem demokrasi, makna melantik pemimpin melalui berpilihan raya. Mereka tak setuju. Sekarang dah ada yang setuju. Ada tabligh yang dah setuju. Jangan takut, bab tabligh tu saya orang tabligh. Saya keluar 40 hari. Saya duduk di markas 7 tahun. Tok guru saya adalah orang Melayu pertama yang buat usaha tabligh di Mekah. Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh. Dia okey, tak ada masalah. Dia yang jadi masalahnya orang tak ada ilmu. Kita makan kalau tak ada ilmu masalah. Kalau dalam agama tak ada ilmu, kalau makan pun tak ada ilmu, problem. Kalau dalam agama tak ada ilmu, problem tak? Lagi problem kita. Tahu tak Haji Ramli? Dia kata, bila time sesi soal jawab, dia kata, saya melihat kamu ni seorang yang berfikiran sekular, dia kata. Budak Hizbut Tahrir. Saya kata, tang mana sekular? Dia kata, tang kamu setuju melantik seorang pemimpin dengan cara berpilihan raya. Betul? Saya kata, saya setuju. Baik, saya tanya, kalau di Malaysia bukan cara pilihan raya, nak lantik dengan cara apa? Dalam Quran Allah sebut, melantik pemimpin mesti dengan cara syura. Betul? Dalam Quran sebut. Tapi benda tu berlaku tak di Malaysia? Tak berlaku. Jadi bila benda tu tak berlaku, takkan kita orang Islam tak nak melibatkan dalam politik untuk melantik pemimpin? Rugilah kita. Kita menikus begitu. Biarlah orang tak ada iman lantik pemimpin dia. Rugi kita besok. Nak dengar ceramah pun tak boleh dah. Takkan kita nak menikus di surau, semayang, zikir. Tak betul. Sebab tu dalam Quran, dalam Islam, dia ada soal masalah prinsip. Melantik pemimpin dengan cara syura, ini prinsip. Kita orang Islam tak boleh menafikan.
dengan sistem syura. Ini prinsip. Prinsip kita, lantik pemimpin mesti dengan cara syura. Sebab ini Quran sebut. Tapi masalah kita di Malaysia tak ada syura. Sebab apa tak ada syura? Sebab tak ada negara Islam. Jadi bila tak ada syura, yang ada apa? Yang ada pilihan raya. Maka pilihan raya itu dianggap sebagai maslahah. Maslahah ni apa dia? Mudah cerita, daripada tak ada, baik ada. Daripada kita menikus, daripada kita biarkan orang tak beriman perintah kita, baik kita join supaya kita boleh lantik orang yang beriman. Ini maslahah orang panggil. Betul tak? Jadi bila bertembung soal prinsip dan soal maslahah, kadang-kadang kita boleh ambil soal maslahah, kita ketepikan prinsip. Kalau prinsip tu memang tak wujud. Di Malaysia memang tak wujud sistem syura. Tapi kita menuju ke arah itu. Apa cara dia? Kita kena bina sebuah negara Islam dulu. Sebab kita nak wujudkan satu persekitaran yang baik. Kita didiklah anak kita di rumah macam mana pun. Kita pastikan dia sembahyang, dia taat dengan agama. Di luar rumah belum tentu. Ya Fauzi, depan kita dia tunduk bangkit sembahyang. Dia masuk college, dia masuk universiti, dia duduk rumah sewa dengan kawan-kawan tak tentu hala, belum tentu dia jadi baik. Macam mana yang kita nampak dia. Hari ni yang rosak di bandar ni budak kampung. Budak yang tak kenal apa erti kebebasan, bila dia mari bandar, dia rosak. Makna persekitaran itu telah berjaya merosakkan dia. Siapa yang menentukan persekitaran ini? Dah tentu orang yang diberi kuasa. Faham? Sebab tu, jangan salahkan isteri. Kalau anak tak baik, salahkan suami. Dalam rumah tangga, biasanya isteri mesti betul. Suami mesti salah. Isteri melawan suami, suami salah. Isteri tak taat dengan Allah, suami salah. Lepas ni kena belanja ni. Itu dah. Ada. Ya, dalam rumah tangga, bergaduh laki bini, salah suami, bukan salah isteri. Itu aja. Tak? Haji Ramli ada anak perempuan kan? Katalah anak perempuan kita ni gaji besar. Belah ribu gaji. Tak? Saya punya supervisor saya, dia bernazar, kalau anak perempuan dia kahwin, dia nak hajikan 20 orang. Sekarang haji berapa ribu, kita ambil 10 ribu lah. Paling busuk pun. Kali dengan 20 orang, dah 200 ribu. Senyum je 200 ribu tu kat dia, senyum. Saya datang rumah dia, hantarlah punya tesis tu. Lepas isyak, anak perempuan dia hidang air. Anak bongsu dia. Ustaz, selamba. Ustaz, ni lah anak saya, perempuan. Ni lah anak saya yang tak kahwin lagi. Oh. Saya tunggu je dia offer, tapi tak offer pun. Mana kod-kod Ustaz? Mana tahu? Lan? Mana tahu dia boleh kau tim belakang? Betul tak? Tapi tunggu, tapi tak ada pun. Dia tahu kita tak layak. Gitu. Nak cerita ni tak layak. Anak dia ni punya besar gaji, sampai orang lelaki-lelaki malu nak pinang dia. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa gaji tuan-tuan besar, try lah. Apa? Badan okey, tak besar. Gaji je besar. Boleh tahan. Boleh tahan. Dia hidang air, tengok. Macam dia panggil kita macam kita nak pergi Kenen. Tengok, biasanya belah perempuan, mak bapak dia suruh hidang air kan. Kita tengok dulu. Macam tu. Tengok, oh ini anak prof. Dia kerja mana? Kerja bank. Gaji dia besar Ustaz. Sampai budak lelaki malu nak ni. Dan dia pun jenis educate punya orang. Kalau kat rumah ni tak ada gelas, tak ada cawan, semua buku je. Semua ada buku, keliling buku. Dia 50 orang tercerdik dekat Britain. Kalau dekat England, tuan-tuan boleh tengok. Antara 50 orang tercerdik dekat England ni, antaranya dia. Profesor Zainuddin apa nama? Saya terlupa nama dia. Kalau di US, antara 100 orang. Rumah dia besar.
Buku. Tak ada benda lain. Kita ada cawan. Kan? Betul tak? Tak ada buku je. Oh, cerdik. Fauzi. Kita merapu banyak. Saya lah bukan apa pun. Saya rumah saya bubuh senapang kat dinding tu. Apa? Ya. Kawan saya bubuh kerih. Saya senapang. Saya beli senapang tu masuk dalam frame. Tak beli kat Siam. Beli kat Siam. Boleh. Apa kau nak saya beli boleh? Pistol saya beli. Ha? Ada kat wang kalian. Masuk. Beli senapang. Haji Ramli dia ada lesen tak apa. Gitu. Tapi beli senapang tu masuk dalam tika apa rotan tu. 10. So bawa pikul tu. Pikul nasib-nasib lah. Kena lah. Tapi dia tak checknya. Pergi bawa. Ha? Mana dia tahu saya ustaz. Saya pergi baju body fit ni pakai. Haji dah jumpa dah. Ya. Betul. Itu mengarut tu. Itu mengarut lah. Sebab tu syaitan tengok tak lari. Jadi bayangkan kalau gaji anak kita besar, tiba-tiba marilah imam surah Al-Ukhwah masuk Pinang. Agak-agak nak terima tak Haji Ramli? Siapa tak terima? Gaji kecil. Tapi kalau seorang mamak ni datang, gaji besar, bawa kereta besar, gaji besar ni, saya rasa mungkin kita terima. Semayang belakang cerita lah. Nah, sebab kita punya mentaliti kita tak betul. Sebab tu Nabi datang. Allah kata, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Ila akhirih lah. Nah, kami sempurnakan nikmat kamu. Antara tanda kami sempurnakan nikmat ke atas kamu, kami utuskan Rasul ke atas kamu. Untuk apa kami utuskan Rasul ke atas kamu? Supaya dia boleh ubah mentaliti kamu. Nampak tak? Kita hari ni disebabkan kita duk pilih yang sesuai, sudahnya anak kita tak kahwin sampai tu. Jangan tuan-tuan Baik. Kita tengok kitab. Zina ialah persetubuhan antara seorang lelaki dan perempuan di luar nikah. Anak luar nikah boleh tak kita bankan dengan si lelaki tu? Tak boleh. Tak. Boleh tak anak luar nikah perempuan? Anak luar nikah tu perempuan. Dia kahwin dengan bapak dia. Bukan bapak lah, si lelaki-lelaki tu lah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa tak boleh? Ni TV ada ni. Tak. Saya minta mak dia berzina. Boleh anak. I sayanglah anak ni. Yang buanglah. Mana tahu dia jadi doktor ke apa kan. Mana tahu hidung dia mancung macam I ke kan. Saya buanglah. Beranak-beranak tengok perempuan. Boleh tak dia kahwin dengan si laki-laki tu? Boleh. Boleh. Sebab tu dia tak boleh dibentikan dengan si lelaki tu. Walaupun daripada benih dia, tapi bukan terhasil daripada ikatan yang sah. Kalau dapat anak perempuan, dapat anak lelaki, boleh tak dia kahwin dengan si ibu? Tak boleh. Sebab si ibu tu yang melahirkan dia. Faham tu? Boleh tak ni? Kalau dapat khunsa. Khunsa tahu? Dua kemaluan. Laki yang si lelaki pun dia ada, yang si perempuan pun dia ada. Orang tanya ustaz. Khunsa ni, dia ada dua. Ni orang panggil khunsa muskil. Hak laki pun dia ada, yang hak perempuan pun dia ada. Saya minta maaf macam ni, ini pekah. Dia ambil yang dia punya laki-laki tu, kan? Dia masukkan dalam yang perempuan dia tu. Haji Karim. Dia kena mandi tak? Dia kira berzina tu. Haji Ramli. Hei, Haji Ramli. Hak laki tu, khunsa ni dua. Yang laki-laki pun dia ada, hak perempuan pun dia ada. Kan? Dia ambil yang si laki-laki punya tu, yang dia punya laki tu, dia masukkan dalam yang perempuan punya tu. Dia kira zina tak? Pasal? Dia kena mandi tak? Mandi. Tapi tak kira zina. Sampai tara tu ulama bang. Jadi sekarang ni yang lahir tu khunsa. Kita tengok. Kalau dia punya tabiat dia lebih cenderung ke arah wanita, dia tak boleh kahwin dengan dia boleh kahwin dengan si lelaki. Nah, kalau dia punya tabiat dia lebih cenderung belah lelaki, dia tak boleh kahwin dengan mak dia. Kenapa? Sebab mak dia yang melahirkan dia.
Boleh tak, Fauzi? Ha. Ada orang tanya, Ustaz, sekarang ni boleh tak saya dapat anak luar nikah ni? Kalau saya nak tukar dia punya status dia kepada anak susu, boleh? Anak susu. Ha? Bini saya dah menyusukan dia, Ustaz, 5 kali kenyang ni. Boleh tak saya nak tukar daripada status dia anak luar nikah kepada anak susu? Jadi, tak boleh Tak boleh. Tetap anak luar nikah. Kalau nak jadi anak susu boleh, beri pada orang. Kan? Ni, contoh jiran sebelah rumah kita, isteri dia pun baru bersalin. Ni. Tolong susukan anak saya ni. Kan? Dia pun susukanlah anak kita tu 5 kali terbelahak kan. Itu. Kan? Maka dia kira anak susu pada isteri jiran kita, bukan anak susu pada kita. Faham ni? Boleh tak? Ini cerita bab zina dah ni. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain berserta Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dia tak sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dan dia tidak berzina. Isteri yang diabaikan oleh suami, wal'iyadzubillah, kemudian isteri duk bermuka-muka di belakang suami. Bermuka-muka ikut pintu belakang lah, itu kan. Disebabkan suami abaikan tanggungjawab dia terhadap isteri, lalu isteri melakukan sesuatu yang tak baik di belakang suami. Isteri dapat dosa tak? Dapat dosa. Tak. Tapi punca daripada siapa? Punca daripada suami. Suami tu lebih besar dosa dia daripada apa yang isteri tu dapat. Sebab suami menjadi punca. Tak. Seorang hamba yang lari daripada tuannya, maka seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Begitulah hukum bagi seorang isteri yang lari daripada suaminya tanpa sebab. Maka seluruh amal ibadah isteri itu tidak diterima oleh Allah. Nah, maka begitulah juga hukum bagi seorang suami yang mengabaikan tanggungjawabnya terhadap isteri, seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi sehingga isteri dia berzina dengan orang lain. Tak. Allah tak terima seluruh amal ibadah suami. Hati-hati. Dan dia tidak berzina. Dia tak bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dan dia tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia akan mendapat pembalasan daripada perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan, tak ada dosa yang Allah tak ampunkan melainkan dosa syirik kepada Allah. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah hanya tak ampunkan dosa syirik saja. Selain daripada dosa syirik, insya-Allah Allah terima taubatnya. Berarti jangan kita putus asa untuk bertaubat. Baik. Al-Furqan ayat 68 gitu. Dan Allah berfirman pula. Tuan-tuan bacalah sendiri kot ayat ni.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah ila akhirih. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nur ayat kedua. Panjang nanti. Masa pun kat pukul 9 kan. Nah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Sebab tu dalam bab zina orang perempuan mulakan dulu. Nah, sebab tu orang perempuan ni kena jaga pakaian bagi elok. Saya dapat satu gambar, kawan saya post kat saya Pozi. Perempuan ni pakai tudung, pakai seluar pendek. Dia kurang hajar betul dia ni. Dia pakai seluar ketat pendek pula tu. Memang kita mesti tengok. Tak tengok rugi. Tengok dia pakai tudung, tudung tu bagus punya tudung. Tapi sayang, dia pakai seluar pendek aja. Orang ni biadab, dia tak tahu malu. Orang Melayu kita pula tu. Bukan orang Arab, bukan orang Siam, orang Melayu. Dekat Mid Valley. Selamba je dia pilih kasut. Pakai seluar pendek. Saya rasa Cina yang jual kasut tu mesti tergelak kalau boleh. Tengok ini perangai orang Islam ni. Kalau Haji Ramli tengok tak? Saya mesti tengok. Rugi. Sebab apa? Ini pengalaman. Bukan senang kita nak ni. Mampus. Sebab mata ni. Memang. Gila lah semua ni. Lepas tu dalam bab berzina ni gitu. Yang ni yang ulama' kata asal bagi segala penyakit ni penyakit mata. Tanya doktor. Penyakit darah tinggi pun daripada mata. Kita tengok kambing, kambing. Tengok kambing. Sedap ni makan bubuh. Habis kena. Penyakit kencing manis pun daripada mata. Ya, kita makan gula pula. Kandungan gula berlebihan. Kita tengok orang buta ni, dia tak tengok. Betul tak? Sebab tu ulama' kata, kita pergi ulang-alik hospital ni, ubat rawat kita punya penyakit, doktor kata, you ni tak boleh sembuh dah. Mati. Bapak saya, doktor cakap gitu, wajar betul. Bapak you ni mati. Hidup pun sampai sekarang. Cakap lah. Patutnya dia cakap berlapik lah. Tapi mungkin dia pun penat kot. Bapak you ni mati? Gitu. Selambanya doktor ni kan. Tak apalah. Kena TB. Betul, TB. Bapak you ni kalau memang mati lah gitu. Kita pun baca Quran untuk dia. Dia pakai apa? Pakai tiup lah. Dia kena TB. Takdir Tuhan seminggu dia sedar. Sedar elok, sedar. Dia tarik tiup tu doktor. Dia tarik tu, dia baling kat doktor tu. Dia kata menyusahkan aku je. Bapak sini bekas polis. Kalau doktor panggil kita orang, doktor kata baik you bawa bapak you balik lah. Kalau dia mati tadi, saya kena saman tu. Haji Ramli dia tarik tiup tu, dia baling kat doktor tu. Dia kata benda ni menyusahkan aku. Aku nak mengucap pun payah. Dia kata walah boleh ucap dalam hati pun. Ulang-alik pergi hospital, penyakit tak sembuh-sembuh. Kata ulama, ubat penyakit hati. Ubat hati tu. Tu je. Doktor kata, you ada penyakit kanser yang dah tak boleh nak diselamatkan. Balik rumah, rawat hati tu. Biar datang sampai sifat reda tu. Allah kata, engkau mati. Alhamdulillah. Engkau hidup. Alhamdulillah. Bila hati kita tenang sebenarnya, sebahagian daripada penyakit tu dah sembuh dah. Tapi nak cerita, nak rawat hati ni, kena jaga mata. Sebab tu, ulama' kata, Nabi pun sebut, asal bagi segala penyakit ni mata. Hatta penyakit stroke tu mungkin mata juga. Mungkin. Iyalah kita tengok, sekali tengok terkejut. Sekali tengok, lama-lama stroke habis. Betul tak ni? Tengok terkejut. Sebab Nabi kata setiap kali kita tengok benda maksiat, kita dah kena panah. Panahan syaitan tu kena. Kalau 7 kali kita tengok benda maksiat, 7 kali kita kena panah. Itu asal bagi segala penyakit mata. Penyakit hati pun datang dari mata.
Kita nak rawat hati, tak jaga mata, tak boleh. Kena jaga mata. Tu dia. Sebab tu Nabi kata kahwin. Kahwin ni menundukkan pandangan. Tak tunduk, kahwin lagi. Itu je. Tak susah pun. Baik. Senang je ustaz ni cakap nak je namanya. Marah orang perempuan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'un insanul qamisa min ra'sihi." Allahu akbar. Barang siapa berzina atau minum khamar, maka Allah mencabut iman daripadanya. Betul tuan-tuan. Buat jahat ni seronok. Siapa yang pernah jadi jahat dia tahu. Macam bergaduh lah. Bergaduh seronok. Saya kawan saya Ustaz Hanafi yang keluar dalam Tanyalah Ustaz tu. Satu geng lah tu. Tak. Sampai sekarang pun dia ajak saya Haji Ramli. Jom. Dulu gaduh-gaduh ni biasalah. Tak. Sampai sekarang ni dia ketagih tau doktor. Dia ketagih supaya orang tumbuk dia pula. Ana ketagih saya sebab apa dulu dah puas tumbuk orang. Dia ajak jom kita pergi cari orang gaduh. Jangan kata. Sekarang ni dia baca buku perang, buku Rambo dia baca gila-gila lah. Ustaz Hanafi tu yang dalam TV. Tuan tengok Tanyalah Ustaz pagi-pagi tu. Senyum je muka dia. Tapi gangster tu. Dia gangster Sri Gombak tu. Dia nak jadi ustaz ni kena gangster tu. Dia tak boleh jadi ustaz ni lembut-lembut tak boleh. Boleh. Dia kena dia punya rekod tu mesti tak baik dulu. Tapi nak cerita buat jahat ni seronok. Benda haram ni seronok sebab tu Allah kata haram. Saya minta maaf, berzina. Tak. Betul. Tak. Oh, risaulah, takutlah sebut benda-benda ni tak. Berzina ni seronok. Benda haram dengan benda halal. Orang akan cari benda haram. Kecuali orang yang betul-betul kuat iman dia. Dia selamat. Bercinta bagian nak rak ni. Oh, tengok. Bila dah kahwin cerai. Sebab syaitan dah tak ada. Nak bercinta. Hari-hari SMS. Abang nak tidur. Nak tidur pun SMS. Nak mandi pun SMS. Nak makan pun SMS. Abang nak pergi kerja pun SMS. Dah sampai kerja pun SMS. Dia tak mesej pun mak opak dia. Nafsu. Bila dah kahwin, haram. Dah kahwin, macam ni you punya perangai. Habis cerai. Sebab apa? Sebab syaitan dah tak ada lah. Tapi masa bercinta, belum ada ikatan, syaitan tu nafsu lagi, syaitan lagi. Itu yang semua manis belaka. Tak. Ni kata dia. Sebab tu dia kata, berzina dan minum arak ni, tak. Ibarat Allah cabut iman daripada dia. Allahu Akbar. Sebagai manusia, mencabut tudung daripada kepala dia. Kalau kita pakai ketayak, macam mana kita cabut ketayak daripada kepala kita. Kalau perempuan pakai tudung, cabut tudung daripada kepala dia. Iman tu tercabut. Mujur lah Allah tak matikan saya dulu. Tak. Kecuali bila kita bertaubat, dia masuk balik. Macam isteri dengan suami bergaduh. Isteri dengan suami bergaduh. Suami, bila isteri dengan suami ni bergaduh, pastikan. Kalau isteri tak minta maaf, suami kita maafkan dia. Sebelum kita melelapkan mata kita. Jangan kita lelapkan mata kita sebelum kita maafkan dosa dia. Sebab sepanjang malam itu isteri kita, dia duduk di bawah laknat para malaikat. Malaikat semua laknat. Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau wahai isteri. Sebab tu bila isteri kita tak minta maaf, kita adalah bergeseran sikit dengan dia. Sisi faham. Dia terus masuk bila dan tak pintu. Tak apa, dia tak tahu. Tapi kita tahu. Kita dah belajar. Maafkan dia. Nak bandingkan dia punya silap dia dengan jasa dia. Dia punya salah dia sikit je. Dia punya jasa dia besar. Kan? Dia buat silap, kita tampar. Kita lupa dia yang mengandungkan anak kita. Kita lupa dia yang melahirkan anak kita.
Tapi dia salah sikit je kita melenting. Betul tak? Haji Karim. Punya tak sabarnya kita suami. Ya? Baik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana sirbalun yusarbiluhu Allahu man yasha, fa idza zanal 'abdu naza'allahu min sirbalal iman, fa in taba raddahu alaihi." Iman itu sungguh adalah sebuah pakaian yang Allah pakaikan pada siapa yang ia kehendaki. Bukan semua orang boleh dapat iman. Ya? Hanya orang tertentu saja yang Allah beri iman. Macam mana kita pakai baju, macam itulah iman. Allah pakaikan pada kita. Maka jika seorang berzina, Allah cabut pakaian itu. Mana Allah cabut iman itu. Oi. Kalau mati tengah berzina ni, wal'ayazubillah. Ada ke orang mati berzina? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Tengah berzina ni? Tak. Ada? Ada Ramli? Mati tengah seronok benda tak betul. Wal'ayazubillah. Sebab tu kita selalu bersyukurlah. Kata Syekh Abu Talib Al-Makki, walau besar mana dosa yang kamu buat pun, jangan lupa untuk bertaubat. Ulang. Kita taubat, kita buat balik dosa tu. Taubat lagi, buat balik. Taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Lebih baik buat daripada tak buat. Sebab kita bukan tahu pun bila kita nak mati. Kata Syekh Abu Talib Al-Makki. Yang bahayanya bila kita buat dosa, kita tak taubat. Kita tangguh nanti. Tangguh nanti tu takut-takut tak sempat je. Sebab tu kata Syekh Abu Talib Al-Makki, sekalipun dosa yang sama kamu ulang, taubat, tak apa. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Tak, man. Yang kita risau ni, tengah-tengah seronok dengan maksiat, pop tercabut. Allahu Akbar. Beruntung tau orang sakit ni Haji Ramli. Kenapa beruntung orang sakit? Sebab Allah bagi signal dekat dia. Allah sayang kat dia sebab tu Allah bagi sakit. Sekurang-kurang dia sakit sempat dia bertaubat. Kita ni besok belum tentu lagi Allah bagi signal ni. Yang kita takut ni terus cabut je ni. Wal'ayazubillah. Ya Allah, janganlah kita mati dalam su'ul khatimah ni. Banyak dosa kita buat ni. Saya lah, banyak dosa saya buat ni. Tak tahulah macam manalah masuk syurga ke neraka, wallahu a'lam. Yang kita harap sekarang ni hanyalah rahmat daripada Allah je. Baik. Dan jika ia bertaubat, maka Allah kembalikan iman tu kepada dia balik. Au kamakal hadis ni. Panjang lagi ni. Tak. Perbuatan zina ialah perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia dibandingkan dengan mencuri atau minum minuman keras. Tak. Islam kata rotan. Kita kata hudud. Rotan tu zalim. Tak. Kadang-kadang kita lagi zalim tau daripada Allah. Allah kata orang yang berzina ni rotan 100 kali. Tak. Contoh laki-laki yang merogol zina. Apa hukum dia kalau sebat dia? Sebat. Tapi kita pula lebih daripada Allah lah. Kalau aku dapat perawan aku bunuh dia. Kita lagi zalim daripada Allah. Kita kata hudud tu zalim. Sebenarnya kita lagi zalim. Macam mencuri. Mencuri ni hukumnya potong tangan. Kalau sabit semualah. Kita kadang-kadang letak lebih daripada apa yang Allah letak. Kalau aku dapat pencuri ni aku bunuh dia. Allah kata potong tangan. Yang hang kata bunuh pasal apa? Tadi hang kata hudud ni zalim. Hang kata hukum Islam ni zalim. Lah ni pasal apa hang zalim? Begitu dah. Tapi kadang-kadang manusia ni lupa. Begitu. Baik. Dan di antara perbuatan dosa besar, perbuatan zina dianggap kurang tercela oleh manusia. Biasalah. Seronok. Benda seronok. Dulu masa zaman saya dulu meresing dulu. Kami ni kalau siapa menang, siapa kalah kena belanja je. Alah, kalau setakat dekat bangsa tu, NST bangsa tu, duduk situ ada warung, nasi lemak 3-4 bungkus je. Tak pergi jauh pun kami. Daripada bangsa sampai ke Masjid Negara punya rombak tu pusing, masuk balik jalan bangsa, situ je. Siapa kalah kena belanja. Sekarang ni siapa menang dapat Cikaro.
Perempuan lah minah rempit. Nampak? Saya duk bayangkan macam mana kalau itu adik kita. Macam mana kalau anak kita. Yang minah Cikarun ni lah saya jumpa apa. Saya lagi suka kawan dengan mereka. Mereka ni jujur. Betul memang jujur pun. Dia selamba je budak-budak ni. Ya. Kita ni berlapik sikit. Dia kata tambah-tambah orang pakai ketayak ni. Lagi semua berlakon je. Baik kawan dengan budak-budak ni. Dia kata kalau dia nak dia minta terus. Abang nak. Tak. Kalau yang laki-laki jenis baik ni yang kita minum. Kalau simak rempit ni abang nak je. Dapat. Nah, kita ni aja beli. Kita lah. Jom kita pergi minum-minum dulu. Buang masa. Kata dia. Ha gitu lah dah. Ha ni ayat dia. Saya ramai kawan-kawan saya lagi. Ramai. Ha. Hari tu adalah saya terjumpa seorang ibu ayam. Dekat Cokit. Abang saya menjaga kat Cokit. Lama tak ziarah dia kan. Nak ziarah kat rumah dia kat Cokit. Pergi Cokit je lah. Saya seorang-seorang pergi. Saya saja sembang. Di air minum dengan dia. Dia jual spek mata je. Kat Cokit tu. Balik tengok. Oh dekat pukul 7 balik. Adalah seorang makcik ni. Saya kenal dia. Dia dulu dia kerja dia permanent lah ibu ayam lah. Dia permanent tak ubah-ubah. Ada lagi makcik. Sebab dulu saya pun pernah tolong abang saya menjaga. Sebelum masuk pondok lah. Kita menjaga dulu Cokit. Makcik. Ada lagi. Biasalah. Dek mau? Mau. Oh. Saya ni dudak. Saya pun tanya. Ada. Saya. Ada. Mana punya? Saya kata. Melayu ada. Tu. Dia tunjuk. Tu budak Melayu tu. Budak Melayu tu. Dia tengok saya kat tepi tangga. Saya kata kurang hajar betul. Mujur lah. Hati dia je. Dudak. Kalau tak ada iman ni. Mampuh lah. Iman ni penting. Dan iman tu ada pergi mana pun selamat. Ya. Sebab kadang-kadang orang nampak benda ni. Alah. Kita boleh taubat punya benda ni. Sebab tu dia kata sini. Dia kata di antara perbuatan dosa besar. Perbuatan zina dianggap kurang tercela oleh manusia. Sebab dia seronok. Kalau tak seronok orang tak berzina. Ya. Ini dapat dibuktikan bahawa di negeri-negeri barat. Jika seorang melakukan rasuah, pencurian atau menipu hak orang lain. Masyarakat mengecamnya dengan keras. Betul. Tetapi tersebarnya perzinaan di hotel-hotel atau penggundikan tidak dipedulikan oleh masyarakat. Ini komunis lah. Komunis dia cukup marah dengan cara Islam sebab mengizinkan perkahwinan. Komunis. Sebab tu kalau di negara komunis, perkahwinan ini sebenarnya mendiskriminasi golongan wanita. Sebab bila kahwin dapat anak, bila dapat anak perempuan yang kena bela. Orang lelaki bebas hidup kat luar sana. Sebab tu komunis kata perkahwinan mendiskriminasi wanita. Kalau di negara komunis mereka berzina dapat anak, dia serah pada jabatan kebajikan dia. Makna kerajaan bela. Itu anak di negara komunis. Nikah haram. Macam kita lah di Malaysia. Tak. Di sana tak. Kalau di belah barat tak. Zina dibenarkan. Tapi poligami diharamkan. Itu di sana. Sebab tu, isteri, kalau suami itu kahwin, seorang lagi, dia boleh saman. Tapi kalau suami berzina dengan pelacur, dengan perempuan lain, tak apa. Tak apa. Itu di sana. Nah, dia lebih sanggup, lebih rela suami dia berzina daripada suami dia kahwin seorang lagi. Itu di sana. Samalah penyakit di sini pun dah ada sekarang. Sebab nafsu. Tak. Kita akan rasa suami kita tak adil. Gitu, ini semua syaitan belaka. Syaitan je. Kita kadang-kadang kita mengharapkan suami kita ni adil seperti mana adilnya Allah. Ini tak betul. Tak. Kita manusia takkan boleh puaskan hati manusia. Percayalah. Yang boleh puaskan hati manusia hanya Allah sahaja. Kita beri isteri pertama rumah banglo.
isteri kedua, rumah banglo. Macam tu juga dia. Kita beri kereta sama je besar, sama. Saya kita ukur siap-siap dah ni. Macam tu lah. Nak cerita, hati manusia ni milik Allah, bukan milik manusia. Jadi yang boleh betulkan hati manusia ni hanyalah Allah sahaja. Manusia tak boleh. Sebelum kita betulkan orang, kita betulkan hati kita. Ya, baik. Bahkan anak-anak muda telah membiasakan dirinya dengan pengalaman-pengalaman seks yang haram ini. Dan melakukannya dengan penuh rasa bangga. Di barat lah. Tuan-tuan yang pernah duduk di barat tahulah. Kalau tak pernah buat, ni kira kuno lah. Kalau tak pernah sosial ni kira tak jahat lagi lah. Tak pernah berzina ni kira lekeh lah. Itu kalau di sana. Dia bangga. Sebab tu mereka ni rosak. Orang barat ni anak-anak dia cerdik. Belajar cerdik-cerdik. Kadang-kadang kita terikut dengan cara dia. Tuan-tuan kalau lalu kat tepi jalan tu, nampak ada seorang lelaki tua pakai jubah bakar sampah kan. Nantilah kalau lalu kat Subang 2, kat tepi jalan tu, nampak dah satu orang tua ni pakai jubah, dia kulit hitam kan. Orang kita sana, orang Kedah. Kalau ada masa senang-senang sembanglah dengan dia. Ini orang ni orang education punya orang. Dia kena sihir selama 9 tahun. Dia orang politik dulu. Dia dulu pernah nama dia nak dicalonkan untuk jadi Menteri Besar Kedah dulu. Tapi orang politik, dia kena sihir. 9 tahun dia terbaring. Dia bernazar kalau dia baik daripada sihir, dia nak pakai jubah saja. Tu pakai jubah tu. Anak dia toke radikal tu. Radikal ubat. Betul. Tu anak dia salah seorang daripada tu. Tapi nampak macam orang gila bakar sampah kan. Tuan-tuan sembang lah. Dulu kalau pengambilan guru-guru zaman-zaman dulu dia lah. Sebelum dia kena sihir lah. Sebab tu Tun Mahathir lah. Kalau turun di sebuah airport, nampak dia, semua ke tepi. Mahathir pergi dia. Sebab kawan baik dia. Sebab dia orang politik. Tapi dia kena sihir dia. Tuan-tuan nak ambil tahu pasal education, jumpa dia. Saya tanyalah hari tu, saya jumpa dia. Anak saya umur 4 tahun dulu. Saya tanya Tok Wan, saya panggil Tok Wan. Tok Wan saya tahu, Tok Wan orang nampak Tok Wan ni macam orang gila. Sebab bakar sampah. Tuan-tuan kena ambil petua. Bakar sampah pun kena ambil petua kat dia. Bayangkan dalam hujan dia boleh bakar sampah. Hujan, basah ni, dia boleh bakar. Ini pun kena belajar. Iya. Hebat orang tua ni. Dia kata, saya nak hantar anak saya ke sekolah boleh tak Tok Wan? Anak ustaz umur apa? Masa tu anak saya umur 3 tahun. Bukan 4 tahun, 3 tahun. Anak saya umur 3 tahun lah Tok Wan. Tok Wan tahu. Tak ada mak bapak yang nak tengok anak tak cerdik, kata dia. Kalau ustaz nak tahu, di barat. Jangan kata 3 tahun. Umur anak tu setahun dah hantar pergi sekolah dah. Tak kira lah sekolah tu belajar apa. Belajar renang ke apa. Jadi sekolah. Dan Alhamdulillah, anak-anak mereka ni cerdik Ustaz. Tapi Ustaz kena dengar cakap Tok Wan. Sebab ini bidang Tok Wan. Tok Wan nak pesan kat Ustaz, jangan hantar. Kalau boleh Ustaz nak hantar, sesuai umur dia, umur 5 tahun, 6 tahun, itu sesuai. Budak ni biar dia habis masa dengan mak bapak dia, lebih sikit. Dan dia pesan, kalau boleh Ustaz, jangan biasakan anak kita bercakap dengan kita, you, I. Jangan. Gunakan nama dia. Abang, akak. Kita hantar anak kita ke sekolah Inggeris, dia balik sembang kata, Mama, I, begitu, I, you. Jangan. Itu tak baik sebenarnya. Anak-anak barat ni rosak sebab itu. Sebab pendidikan awal tu tak kena. Ni dia pesan lah. Tuan-tuan nak cerita lebih lanjut, jumpalah dia. Saya rasa mudah kot jumpa dia. Jumpa kat tepi jalan tu sembang, bawa dia pergi minum. Memang, kalau tuan-tuan bawa dia pergi Kedah pun, daripada KL sampai Kedah, dia takkan diam. Cakap je kerja dia. Ya, saya pernah duduk dengan dia. Bila Tok Wan nak diam ni, saya kata, dia gelak gitu. Kalau air ni, penuh ni. Sembang, minum. Sembang, letak balik. Tak minum-minum pun. Tapi dia orang cerdik. Dia pernah jadi pensyarah di maktab Kuala Kangsar tu apa? Apa dia? Dia pernah situ. Dan dia pernah jadi lecturer di situ. Cuma dia kena sihir 9 tahun
Sebab tu kesan dia suka main api. Ni jin lah, jin. Dia suka main api. Dia pergi mana pun, dia pergi Mekah, anak dia mengajar dekat Riyadh. Dia pergi Mekah, dia bakar sampah kat Mekah. Dia pergi Brunei, dia bakar sampah dekat Brunei. Sebab jin. Baik. Siapa yang suka main api tu jin lah tu. Rokok tu pun sama ni. Lebih-lebih hukum barat tidak menganggap hubungan seks di luar nikah sebagai perbuatan zina jika dilakukan kedua belah pihak dengan suka sama suka. Suka sama suka tak apa. Yang penting redha. Yang penting redha tu penting tu. Jangan tuan-tuan. Ni redha tak kena tempat lah ni. Jadi hati-hati. Kita 3 benda yang jangan kita lewatkan. Antaranya kahwin. Jangan dilewatkan. Kita apa susah, Haji Ramli. Kita duit banyak. Duit kita banyak. Reta kita pun tak habis. Anak kita tengah belajar bercinta. Kahwinkan dia. Kita banyak duit. Support dia. Apa susah? Kita nak tunggu sampai bila? Kita bukan tahu apa dia buat kat belakang. Ni cerita kalau duit banyak. Kalau duit tak ada, tak apalah. Suruh putus. Nak suruh dia putus, haram. Dia menipu kita lagi ada. Dulu okeylah dia main SMS depan kita. Makan SMS, nak tidur SMS, tengok TV SMS. Bila kita dah maki dia, dah marah dia boleh menyorok. Apa tu? Tak ada apa-apa. Dia boleh menipu dah. Lama-lama kita suruh putus. Ya bah, dah putus, dia menipu. Tu budak hari ni lari. Budak muda ni, kita suruh putus, dia takkan putus, dia menipu lagi. Sekarang ni kita cerita, kita banyak reta. Anak kita perempuan dah bercinta, kahwinkan dia. Kawan saya buat. Saya ustaz, anak saya dah bercinta. Anak saya lelaki lah. Anak si imam tu perempuan. Anak imam. Gitu lah, imam. Dia jumpa Pak Imam tu. Mam, apa kata kita kahwinkan anak kita? Imam kata, anak kita kan tengah belajar. Tak apalah. Kita support lah sekarang ni pun kita bagi duit tiap bulan. Kalau sekarang bagi 200, kita up bagi 300, 400. Bukan susah pun. Tak habis Haji. Betul tak? Sebab benda, di antara benda yang jangan kita tangguh kahwin. Imam Syafi'i, dia kahwinkan anak lelaki tu. Dalam umur belasan. Kenapa dia kahwinkan anak lelaki dia, Haji Ramli? Sebab dia masuk dalam bilik, dia tengok anak dia tidur menyerap. Ini bahaya tidur menyerap ni, dia kahwin. Kita gitulah, suami kita tidur menyerap, bagi dia kahwin lagi. Imam Syafi'i gitu, anak dia tidur menyerap, bagi kahwin. Tengoklah, takkanlah baby tidur menyerap nak bagi, dah maksudnya umur tu biarlah berpada-pada. Jangan lewat. Kita nak tunggu bila? Ni saya cerita kalau mampu. Kalau tak mampu, terpulanglah. Tuan-tuan. Haji Ramli, dia punya simpanan emas, dia pun tak habis tahun makan. Apa nak tangguh lagi? Boboh je lah. Allahu'alam lah. Nama sembang merapu nanti ni. Baik, dosa besar yang ke-11, iaitulah homosexual. Ni liwat ni. Liwat pun dosa besar. Ingat, liwat bukan lewat. Liwat ni. Homosexual iaitu hubungan seks antara lelaki dan lelaki. Allahu'alam bisawab. Ini pun seronok juga. Baik, ada apa soalan tuan-tuan? Zina mata ni besar. Bukanlah dosa besar macam dosa zina ni, tidak. Tuan-tuan tengok sebab tu ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum beronani. Tahu onani? Tahu kan? Keluarkan air mani dengan sendiri. Tak. Ada ulama yang agak ringan sikit. Bahkan ada yang mengharuskan. Tapi ada ulama yang keras mengharamkan. Dia tengok situasi lah. Contoh kalau isteri datang bulan. Kalau kita kata beronani ni hukum dia haram qat'i. Tak boleh, tak ada khilaf kan. Baik, bagaimanalah nasib seorang suami? Nasib seorang suami yang isteri dia kedatangan haid. Dia ada jenis suami, Fauzi, dia pantang sentuh. Belaga kaki jadi. Belaga kaki jadi. Ada gitu? Iya. Ada, bukan tak ada. Dia jenis hormon dia tak tahu lain macam. Cuik kaki je. Dia mula dah. Kena pula kopi ambiak lagi. Lupa kopi ambiak.
Kena kopi ambil ya, penin. Pozi ni pozi ni. Ni tokan ni. Ha. Jadi apa ada. Jadi bila isteri tu dalam haid, sekarang ni kita nak kata kita pegang onani ni haramun qat'iyyun. Apalah nasib sang suami tu? Boleh. Dia nak bersama dengan isteri tak boleh. Isteri dia bulan. Datang bulan, apa yang dia boleh buat? Isteri dia keluarkan air mani dia. Boleh. Harus hukum dia. Nampak? Ha ni, dengar malam ni cerita, makna bolehlah balik kang ni. Gitulah. Jangan baik satu. Pernah berlaku di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dengan mak angkat dia kan. Siapa nama mak angkat dia? Zulaikha. Zulaikha ni perempuan cantik tu. Cantik dia. Dia taken Nabi Yusuf. Dia bukan tangga semua tak. Dia pakai baju jarang-jarang, transparent tu. Dia posi, perempuan, dia kalau pakai, dia tak pakai langsung, dengan pakai, tapi tutup sikit-sikit, tak mana lagi, malu nak sebut, ada TV ni. Haji Ramli. Jangan sembang Haji Ramli. Saya nak tanya sikit ni. Perempuan, dia tak pakai langsung, dengan dia pakai transparent. Haji Ramli nak tengok yang mana? Pasal apa yang transparent? Sebab tu Zulaikha, dia datang jumpa Yusuf, dia bukan tangga semua tak. Dia pakai yang transparent, macam kain langsir tu. Nabi Yusuf ni manusia biasa. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni dalam tafsir Nurul Ihsan. Kisah Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf ni manusia biasa. Dia Nabi. Nafsu pun ada. Jadi Allah turun, Allah datangkan malaikat, Allah suruh malaikat keluarkan air mani Nabi Yusuf. Keluarkan air mani dia. Bila air mani Yusuf tu keluar, habis. Hilang perasaan keinginan habis. Jadi ada ulama' yang masih consider sikit lah. Cuma janganlah tengok TV nak onani, makan nak onani, janganlah. Ini haram jadah nama dia. Gitu ni. Jadi wallahu alam bisawab. Baik, jaga mata ni aula. Antara mata, telinga, mulut semua ni, jaga mata tu lebih aula. Soal dosa besar tu bergantung pada kita. Kalau kita tengok dengan mata boleh terus berzina, mana wajib kita jaga mata. Ada orang ni bila tengok benda maksiat, tak ada apa lagi. Dia tengok benda maksiat macam dia kata kat bini dia lah. Abang ni orang surau, tambah-tambah abang ni pengurusi surau. Yang abang suka tengok perempuan ni kenapa? Abang tengok perempuan ni, abang tengok perempuan, abang nampak itulah dia anugerah Allah. Dia nipulah bini. Ini tak apa. Dia tengok perempuan tu langsung tak goyang iman. Okey, tengok. Dosa-dosa jugalah. Itu ni. Tapi ada jenis orang ni bila tengok benda maksiat, dia terus berzina. Bahkan wajib kata ulama' ketika itu dia jaga mata. Ya? Wallahu a'lam bisawab. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.